Di radio. Okey. Akirayan. Okey, semua clear alhamdulillah. Facebook pun kata clear. Ya. Cakap je lah tadi. Dengan Kak Mira. Ryan cakap dengan Kak Mira. Ryan cakap apa dengan Kak Mira? Dia tu lejo, bukan Sarah. Ya. Dulu tak sempat borak. Okey. Dia tak boleh nak ni. Terlalu. Tak lekat dah. Tak apa lah. Bismillah lah. Halal lah. Okey. Dah lama tak pakai ni. Okey. So yang dekat Facebook pun clear insyaAllah. Okey, kita boleh mula insyaAllah. Okey, mantan. Bandar Baru Bangun clear, Singapura clear, KL Pudu clear, Muar clear, ni Bandung Muar pun clear. Okey, ya. Alright, alhamdulillah. Kita akan mulakan dulu dengan baca niat untuk ilmu Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ija ada dia punya terjemahan, ada dia punya poster dia kan. Okey. Mana pun apa? Kita baca sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa thawabih. Makna dia Amin. Okey, so itulah niat kita pada malam ni dan juga setiap malam ataupun setiap kali kita belajar sebenarnya. InsyaAllah kita betulkan betul-betul niat kita betul-betul semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi kita akan baca dulu apa yang ada dalam kitab kita. Sebelum tu kita refresh balik yang semalam. Semalam kita ada baca doa lepas subuh kan, lepas sembahyang fardu subuh. Ada berapa doa semua sekali dah lupa dah. Yang tulis doa tu ada di rumah. Tak ada nombor. Tak ada nombor, tak ada numbering kan. Tapi tak apa, jujur je, tak apa. Okey. Antara doa yang kita baca adalah doa dipanggil Jawami' al-Kawamil. Doa yang komplit, yang menghimpunkan segala-gala yang komplit lah. Yang diajar oleh Nabi SAW kepada Sayyidah Aisyah. Jadi kita dah baca semalam doa kepada Sayyidah Aisyah tu, ya Allah, aku minta kebaikan semua sekali, sama ada yang di dunia dan di akhirat, sama ada yang aku tahu apa yang aku tak tahu. Aku berlindung daripada segala keburukan yang dunia akhirat, yang aku tahu dengan yang aku tak tahu. Tu dua doa. Lepas tu doa yang ketiga, ya Allah, aku minta padamu syurga dan yang mendekatkan aku pada syurga, sama ada perkataan, perbuatan, niat dan juga i'tikad. Lepas tu nombor 4, aku berlindung dengan engkau daripada api neraka. Dan juga apa sahaja yang mendekatkan aku kepada neraka, sama ada perkataan, perbuatan, niat dan juga i'tikad. So tu 4. Yang kelima, ya Allah, aku minta kepadamu apa yang Nabi SAW minta, dan aku berlindung denganmu daripada semua yang Nabi minta lindung. Jumpa tak? Baik, okey. Tu nombor 6.
Nombor 7 yang kita baca semalam adalah, ya Allah, apa sahaja yang kau tentukan untuk aku, maka jadikanlah penyudahnya adalah penyudah-penyudah yang baik. Kan? Okay, so itu 7 doa yang kita dah baca semalam. Lepas tu kita baca juga doa untuk Sayyidah Fatimah. Yang Nabi ajar kepada Sayyidah Fatimah, bi rahmatika astaghis, dengan kasih sayangmu aku minta tolong, daripada azabmu aku minta lindung. Irhamkillah, jangan kau serahkan diri aku kepada diri aku sendiri walau sekelip mata. Perbaiki urusanku dengan apa yang kau perbaiki orang yang soleh. Okay, so itu doa-doa yang kita dah baca semalam. Okay, lepas subuh lepas subuh insyaAllah. So sikit lagi kita sambung malam ni. Ada satu lagi doa pada lepas subuh yang kita baca malam ni insyaAllah. Doa yang Nabi SAW ajar, doa yang Nabi Isa baca, doa yang dibacakan oleh Nabi Isa AS. Atau baca bahasa Arab juga lah, macam boleh baca bahasa Melayu, tak ada masalah. Kalau boleh baca bahasa Arab lagi cantik. Okay. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma ukrih. Ya Allah, sesungguhnya aku berpagi-pagi, aku tak mampu pun nak menolak benda yang aku tak suka. Wala amliku naf'a ma arju, dan aku tak miliki pun benda baik yang aku harapkan. Maknanya benda yang aku tak suka sebenarnya aku tak mampu nak tolak. Benda yang baik tu sebenarnya aku tak mampu pun untuk menguasainya, ataupun aku tak ada kuasa pun untuk dapatkan benda tu. Maknanya semuanya Allah Ta'ala yang punya, kan? Walaupun ialah kita kalau boleh yang tak suka tu kita tak nak, yang baik yang kita suka tu kita nak. Tapi sebenarnya aku tak mampu ya Allah. Kemudiannya wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairik, dan berpagi-pagilah semua perkara dengan kuasamu, bukan dengan kuasa orang lain. Tak ada siapa pun yang berkuasa selain daripada Allah Ta'ala. Layan bisik pun semua orang dengar tau, sebab ada mikrofon. Layan. Sini. Kalau kejap. Layan. Okey. Okey. Tak apa. Seterusnya, wa asbahtu murtahanan bi amali, dan aku berpagi-pagi aku tergantung dengan amalanku. Fala faqira afqara minni ilaik. Okey. Kesian dia atas ini. Okey. Wala ghaniya aghna minka anni. Maksudnya apa? Okey. Aku berpagi-pagi dalam keadaan sebenarnya aku ni tergadai. Kalau perkataan dalam kitab dia terjemahkan macam mana? Macam mana? Jadi aku tidak dapat menolak apa-apa. Okey. Membenci akan dia. Aku tidak memiliki kemanfaatan daripada apa yang aku harapkan. Okey. Jadilah segala urusanku di tanganmu. Okey. Bukan di tangan orang lain. Okey. Dan jadilah aku terikat dengan amalanku sendiri. Okey tu. Terikat. Dia guna perkataan terikat kan. Kalau perkataan bahasa Arab digunakan perkataan murtahanan. Murtahanan ni kalau kita terjemah bahasa moden sekarang ni adalah tergadai. Macam seolahnya macam ni, seolah macam kita ni dengan amalan kita ni, kita nak tebus diri kita tu dengan amalan. Maksudnya kita ni macam kan, kalau barang dah kena gadai, kita nak ambil balik kita punya barang tu, kita kena bayar amount tertentu. So sekarang ni kalau kita nak bayar untuk dapatkan diri kita tu, sebenarnya kita memerlukan kepada beramal. So amalan kita tu untuk tebus diri kita. Dan tebus diri kita ni pula untuk selamat bukan dunia je. Yang lebih penting nak selamat dekat akhirat. Okay. So murtahanan kat situ tu, kalau kita boleh faham dengan bahasa moden sekarang ni adalah gadai lah. Maknanya kita ni macam kena gadai dah. Jadi apa dia punya perkataan selepas tu? Fala faqira afqara minni ilaik. Tiada fakir yang lebih fakir daripada aku kepadamu. Fakir ni maksudnya sangat memerlukan. So tak ada yang sangat memerlukan lebih daripada seperti mana aku perlukan kepada engkau, dan tiada yang kaya yang mencukupi lebih lagi daripada engkau pada aku. Sebaliknya, macam kita kan, kita selalu kadang-kadang kan, kita kalau tengok orang miskin, kita keluar rumah, kita tengok orang minta sedekah contohnya. Kalau kita nampak orang minta sedekah, kita nampak dia miskin daripada kita. Kita akan rasa dia tu lagi miskin daripada kita, sebab tu dia minta sedekah ke tepi jalan, kan? Kita akan rasa macam tu.
dan kita rasa kita kaya daripada dia. Tapi ayat ni sebenarnya pagi-pagi lagi kita dah sebut, kita jadi humble, jadi tawaduk diri kita ni, kita kata sebenarnya tak ada yang lagi fakir seperti mana fakirnya aku kepada engkau. Yalah memanglah kalau peminta sedekah tu dengan kita beza sikit je, Tantan lagi kaya daripada kita. Kita pun tak tahu kan dalam bank account dia tak berapa banyak ada, beratus-ratus ribu kadang dia ada dalam bank account dia. So kita yang rasa dia miskin daripada kita, kita tak tahu pun. Kalaupun betul dia miskin daripada kita, katalah kita ni jutawan sekalipun, kita ada berapa puluh juta pun duit kita, dia tak ada langsung duit, dalam bank pun tak ada apa semua, duit dia mungkin RM5 je. Tapi RM5 banding dengan 50 juta masih lagi kecil banding dengan kita yang memerlukan kepada Allah. Kan, fakirnya kita kepada Allah jauh lebih besar daripada RM5 kepada 50 juta. RM5 50 juta tu masih kecil sebenarnya beza dia. Ya, antara kita dengan Allah, fakirnya kita pada Allah dan kayanya Allah Ta'ala daripada kita. Alright. So itu lebih kepada puji-pujian dan juga kita panggil apa ni masih belum doa lagi, ni lebih kepada mengingatkan diri kita sendiri tentang hakikat diri kita. Lepas tu baru doa dia, Allahumma la tushmit bi aduwi wa la tasuk bi sadiqi. Ni pun penting sebenarnya kalau kita tengok makna dia. Ya Allah, jangan gembirakan dengan sebab aku musuhku, jangan pula menyakiti denganku kawan-kawanku. Maknanya musuh jangan gembira dengan sebab kita tak nak kita jadi sebab mereka gembira. Bukan kita tak nak mereka gembira suka hati diorang lah, diorang nak gembira happy suka hati diorang lah, tapi jangan dengan sebab kita diorang happy. Maknanya diorang rasa enjoy. Yes, orang Islam lemah, dia tengok kita diorang rasa enjoy kan? Dia tengok orang Islam ni suka banyak tinggalkan agama dan sebagainya, jadi diorang seronok. Jadi jangan sebab aku musuh tu jadi gembira. Janganlah sebab tu ya Allah. Kemudiannya janganlah kawan-kawan aku pula rasa sedih pula dengan sebab aku. Kadang-kadang kita menggembirakan musuh dan menyedihkan kawan-kawan. Kawan-kawan tengok kita kan macam, ya Allah, kenapalah kawan aku jadi macam ni ada macam tu kan. Kadang kita, dia ni dulu bagus, sekarang kita kan sedih kan, kita sedih, kita doakan dia apa semua kan. So menjadi sebab kepada kawan-kawan sedih. Sama juga seperti mana kita tengok orang lain kita jadi sedih, kawan kita tu kan, kita tengok kawan kita jadi sedih, kita tak nak orang lain pula tengok kita mereka jadi sedih. Tengok apalah, dulu dah bagus-bagus dah, sekarang kenapa dia jadi macam ni, contohnya kan. Jadi kita menjadi sebab kawan-kawan kita sedih, kita tak nak. So pagi-pagi kita dah doa macam tu. Okay, seterusnya, wala taj'al musibati fi dini wala taj'alid dunya akbar hammi wala mablagha ilmi. Jangan jadikan musibahku pada agamaku, jangan jadikan dunia fokus utamaku, kesudahan ilmuku. Dunia je lah semuanya. Dunia fokus utama kita, nak duit contohnya. Lepas tu ilmu pun kesudahan kita hanya dapat dunia je, akhirat langsung tak dapat, na'udzubillah. So tak nak sangat. Yang musibah tadi pun macam tu kan, jangan jadikan musibah pada agama. Musibah ni Allah Ta'ala timpakan, memanglah secara umumnya manusia ni memang akan ada je musibah kan. Musibah ni normal kan? Dan tapi musibah ni biar musibah dunia, jangan musibah agama. Musibah agama lah paling kita tak nak kan? Auzubillah. Wala tusallit alayya bidhambi man la yarhamuni. Dan janganlah engkau kuasakan ke atas aku dengan dosaku orang yang tak kesian kepada aku. Okey, la tusallit alayya, jangan kau paksakan pada aku, engkau kuasakan pada aku. Maksudnya apa? Sama ada pemimpin-pemimpin, kalau kita tengok pemimpin, kalau yang besar pemimpin lah, raja, Perdana Menteri, menteri-menteri, YB apa semua kan. Kita kan kadang kita nampak yang tu, tapi kadang kita lupa ada beberapa perkara. Contohnya kalau suami isteri, suami atas isteri. So, suami dia ada kuasa kadang kat atas isteri. Ataupun pada diri kita sendiri. Kadang nafsu kita yang menguasai diri kita ni. So ya Allah, kau jangan kuasakan kepada aku dengan sebab dosa aku sesuatu ataupun seorang yang tak kesian kepada aku. Kita nak rahmah tu kan, yang dipanggil kasih sayang tu kan, yang tu yang kita nak. So antara kerisauan kan, saya rasa korang tiga-tiga sama, korang tiga-tiga belum kahwin kan. Antara yang korang risau juga kalau nak kahwin, antara yang dirisaukan juga adalah dapat suami yang pembuli, suami yang kaki pukul,
Sebab benda ni kita tak nampak kan, dia kat luar kita tak nampak. Kita kalau kenal orang tu pun kita tak tahu dia kaki pukul ke tidak, kecuali memang kerja dia kaki pukul lah. memang kan, bila berkenalan je kan, profession apa, saya kaki pukul lah, tu cerita lain lah. Okey, jadi je. Okey, kita tak tahu kan, kita tak nampak orang tu memang panas baran. So yang tak kesian kepada kita, ataupun bukan saja kaki pukul tapi tak kesian tu zalim. Dia mungkin dia tak kaki pukul, tapi dia lebih teruk lagi daripada tu, dia bagi tekanan emosi, psikologi kan, dia penderaan kedekut contohnya, apa-apalah penderaan psikologi lah, penderaan mental kan, so penderaan mental kenapa? Sebab tak kesian lah. So itu sebab salah satu daripada kita panggil apa, Allah Ta'ala jadikan perkahwinan tu, Allah Ta'ala jadikan dipanggil rahmah, mawaddatan warahmah kan, ada rahmah kat itu, ada rahmah, kasih sayang. So kita takut dengan sebab dosa kita menyebabkan kita dapat orang yang tak ada rahmah pada kita. Ya, dengan sebab dosa kita menarik orang yang tak ada rahmah pada kita. Of course ada hikmah. Lepas daripada tu mungkin kita akan jadi lebih baik, lebih matang lah, kan, macam-macam lah, kita dapat pahala sabar mungkin, macam-macam lah, dia ada hikmah. Tapi kita menarik tu dengan sebab kita punya dosa. Jadi itu sebab doa dia, ya Allah, janganlah kau timpakan pada aku, kau kuasakan ke atas aku dengan sebab dosa aku ni orang yang tak kesian kepada aku. Dalam satu riwayat lagi dia ada tambahan, la yakhafuka wa la yarhamuni, tidak takut kepada engkau dan tidak kesian pada aku. Dua-dua sudut tu kita nak. Maksudnya kita tak nak orang yang tak takut Allah dan tak kesian kepada aku. So pada Allah kita nak dia takut lah, pada kita kita nak dia kesian, dia ada rahmah kan. Kalau dia ada rahmah pada kita je tapi dia tak takut Allah, payah juga. At the end kita juga sakit. Ada orang dia takut pada Allah tapi dia tak kesian pada isteri. Dia mungkin takut pada Allah tapi dia tak faham takut pada Allah ni bukan hanya atas jadah kan, benda amalan-amalan yang berbentuk khusus kan. Takut pada Allah termasuk juga kena kesian pada isteri, tapi yang tu pun dia tak faham. So doa ni penting, dan sebenarnya lebih besar lagi daripada itulah. Saya bagi contoh tu yang kecil, iaitu suami isteri. Sebenarnya lebih besar daripada tu pemimpin kan. So pemimpin pun kita nak macam tu, yang kesian pada rakyat. Macam waktu COVID-19 ni kan, kalau pemimpin tak kesian kepada rakyat, teruk. Memang dahsyat lah kalau pemimpin tak kesian pada rakyat. Tapi alhamdulillah, okey, pemimpin yang betul-betul kesian pada rakyat. Okey, seterusnya, okey, habis itu doa-doa yang diajar oleh Imam Ghazali untuk baca. Kemudiannya Imam Ghazali kata summa du'u bima badalaka min ad-da'awati masyhurat. Kemudiannya doalah dengan apa-apa yang engkau tahu daripada doa-doa yang masyhur. Ad-da'awat, da'awat maksudnya doa-doa. Ya, betul. Da'awat plural kepada doa. Itu bukan daripada bahasa Arab. Itu bukan daripada bahasa Arab. Dakwat bukan daripada bahasa Arab. Okey. Ya. Sebab tu lah doa ni kita Ha. tahu pasal kadang-kadang dengan doa ni yang mengubah banyak benda dalam hidup. Betul. Betul. Ada satu ketika kita rasa macam kita dah doa sangat doa tapi mungkin Masa belum sampai, betul? Jadi ada orang dia pilih untuk give up dengan doa dia, atau dia rasa macam Ya. malas lah nak doa masih tak makbul kan. So sebenarnya doa ni adalah sesuatu yang kita tak boleh putus asa lah. Betul? Putus asa, Betul? kita kena yakin kalau kita doa. Kita kena yakin apa yang kita doa, dan kita kena yakin juga Allah yang lebih tahu bila masa yang terbaik untuk kita. Sebab kita jangan spesifikkan bila doa tu mesti makbul, sebab Allah Ta'ala bukan kerja dengan kita, bukan pekerja kita. Kalau pekerja kita boleh spesifikkan kan, okay, ni deadline dia ya, ini kita bagi deadline pada Allah. Kan pelik sebenarnya tu kan, kita bagi deadline pada Allah, ya Allah aku nak benda ni tapi mesti by the end of this year mesti kau makbulkan kan. Kita bagi deadline pada Allah tu. Jadi kemudiannya dari segi adab dah tak kena satu, tapi yang keduanya kita yang akan kecewa
Bila kita tak dapat, kalau dapat alhamdulillah, tapi kalau kita tak dapat kita akan kecewa kan. Itu yang jadi give up tu. Kata sudahlah aku doa banyak kali tak dapat pun. Sebab kita macam kita yang kena tentukan bila, sedangkan Allah Ta'ala lebih tahu bila. Kita boleh minta segera, kita kata ya Allah, kalau rezeki aku tu lambat, ya Allah cepatkanlah. Contohnya boleh, kita boleh minta cepatkan. Kita boleh minta ya Allah cepatkanlah jodoh aku, ya Allah cepatkanlah aku dapat anak, cepatkanlah aku dapat kerja contohnya. So itu boleh, cepatkan boleh, tapi how cepat itu kita serah pada Allah. Tapi kalau kita spesifik kan kita akan jadi kecewa. Kita kata ya Allah aku nak kerja ni mesti bulan depan. Tapi kalau cepatkan tu untuk lebih selamat, cepat kepada waktu yang terbaik kau ni kan, tak cepatkan pun dah. Umum pun boleh. Sebab yang penting akidah kita tu, keyakinan kita tu, etikad kita tu tahu yang Allah Ta'ala knows the best. Contohlah, Allah cepatkanlah pada minggu depan, tapi tak apalah kalau tak minggu depan, mungkin minggu lagi satu, tapi Allah tahu lebih baik, tapi tak apalah kalau macam tu. dia ada satu tak payahlah diskaun dengan Allah Ta'ala. Cuma jangan tahu menawar lah. Boleh dengan bahasa kita. Cuma bila kita minta, Allah Ta'ala juga suka kalau kita minta pada Allah dalam keadaan bersungguh-sungguh. Jangan macam tak apalah ya Allah, kalau tak boleh pun tak apa. Itu macam kita tak firm kan. Nak ke tak nak sebenarnya kan. Jadi bila kita minta pada Allah, biar kita minta firm. Tapi bila nak firm tu pasal jangan kita spesifikkan bila. Kita dah lah firm, lepas tu spesifikkan bila. Memang tapi kalau biasa kita letak goal kan, biasa kita letak bulan berapa ni pun memang boleh. Goal tak ada masalah. Goal tak ada masalah. Tu kan, goal kan, sepak goal kan, dia mestilah tepat. Kan, kalau tidak dia kena tiang ke sebagainya. Ustaz, tapi salah satu adakah ia kita berdoa kita memuji kan? Betul macam tadi ni lah. Kalau kita tak sebut, kalau kita sebut sikit je, contohnya ya Allah ya Rahim, sikit je lah. Ataupun kadang-kadang kita ya Allah Tuhanku sahaja. Dia tak afdal. Okey. Dia ada dua jenis doa kan. Ada satu doa yang kita buat sempena dengan apa-apa. So yang doa yang sempena-sempena ni dia tak ada yang mukadimah panjang tu. Macam doa lepas wuduk, doa makan, doa naik kenderaan ke apa benda kan. So doa-doa yang ni dia boleh straight away, straight to the point. Kita ikut je apa yang Nabi SAW buat, itu je dah selesai. Macam nak masuk tandas, kita boleh je terus Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, bismillah, dah selesai. Boleh. Dia tak dikira sebagai tak beradab kalau kita. Tapi kalau macam doa lepas sembahyang, doa yang betul-betul waktu kita bermunajat tengah-tengah malam, janganlah pula kita bangun-bangun kita duduk atas sejadah, ya Allah aku nak ni, ya Allah aku nak tu, ya Allah aku nak ni. Itu tak kena lah, jadi tak beradab lah. Itu pasal kita mulakan dengan puji-pujian pada Allah. Tapi kalau kita tak ada masa, contohlah kata lepas sembahyang, kita ada masa pendek, so puji-pujian pada Allah antara yang paling komplit sekali. Memang ada hadis Nabi SAW ceritakan tentang antara yang paling komplit puji-pujian pada Allah adalah yang rasanya ramai kita hafal. Kita bila baca alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, itu dah dikira sebagai puji-pujian yang sangat lengkap. Boleh juga, tapi lepas tu kan nanti kita akan sebut lagi ya Allah, ya Arhamar Rahimin, apa semua kan, ya Rabbal Alamin dan sebagainya. Tapi kalau puji-pujian kita yang paling lengkap yang tadi tu, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Dalam satu riwayat tambah lagi ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. So angkat tangan tu, contoh macam driving kan, mana nak angkat tangan. Jadi sekali lagi, kalau doa yang betul-betul spesifik, doa yang kita beribadah dengan doa tu, maka kita angkat tangan. Hujan contoh kan, kita pun nak Yang terbaik memang berdoa angkat tangan. Tapi macam contohnya tengah drive, tak masalah. Kan? Tengah ramai-ramai orang, tengah berbual dengan kawan-kawan contohnya kan, tak mesti angkat tangan. Bila contoh kan, tiba-tiba kan tengok habis jodoh kat depan tu, kat depan dia kan, macam tu Macam mana tahu tu jodoh? okey juga dia ni. Tadi saya orang ni kan buat insting. orang lain. Okay. Orang kat
Dia angkat tangan sebab nak ambil gambar. Okey. Orang nak ambil gambar, dia nampak kamera je terus angkat tangan kan. Ada teringat satu cerita Ha. Nabi Musa kalau tak salah saya kan. Ha. Ada satu hamba Allah ni dia berdoa dengan cara dia lah. Tiba tak saya cerita ni kalau betul Rasulullah salah lah. Tiba Nabi Musa dengar, Nabi Musa betulkan doa tersebut. Dia bila orang berdoa kembali dengan cara yang Nabi Musa ajar tu, tiba-tiba Allah berkata dengan Nabi Musa, aku lebih senang cara dia berdoa sebelum yang kau ajarkan itu. Sebab maksudnya cara dia berdoa tu lebih ikhlas. ikhlas, keikhlasan dia. Keikhlasan tu terasa panjang. Tapi bila Nabi Musa ajar dia macam tak apa nak yakin. Boleh tak sahkan cerita Dia cerita tu termasuk dalam cerita Israiliyat. Tapi cerita Israiliyat ni kita boleh dengar. Dan kita boleh ambil pengajaran. Cuma kita tak jadikan dalil lah kepada sesuatu hukum. Jadi kalau ceritanya begitu tu, dan memang kita boleh ambil pengajaran. So antara pengajarannya adalah ikhlas tu lah. Sebenarnya cerita-cerita Israiliyat ni, dia selalunya mesti ada hikmah dia, ada dia punya moral of the story. So kita ambil moral dia lah. Iaitu moral dia adalah ikhlas yang penting. Macam lah kita baca kita baca doa yang lepas sembahyang apa semua tu kan. Kita hafal, memang hafal tu bagus, bukan tak bagus. Dan hafal pula ayat Quran, doa daripada Nabi SAW, memang bagus. Tapi yang lebih bagus lagi adalah bila kita baca tu dengan ikhlas, dengan faham. Tu pasal yang paling bagus, doa tu daripada Quran, doa tu daripada hadis. Tapi cuba untuk faham. Kata kalau tak faham juga, belum boleh faham, belum belajar dan sebagainya, apa doa yang kita baca tu, then don't forget to doa juga benda yang betul-betul daripada hati kita. Maknanya betul-betul daripada hati kita, ya Allah, hanya guna bahasa kita. Guna bahasa kita. Tak payah bahasa bersastra, tak payah bahasa apa yang kita sebut tadi, terletak kan. Okey. Tak payah. Tapi kalau Mira nak doa macam tu tak apa, tak ada masalah kan. Okey. Tapi maknanya tapi macam kita boleh faham kan. Maknanya kalau Kak Jah contohnya kan, dia kalau berdoa yang betul-betul ikhlas daripada hati, rasa-rasa tak adalah terletak sangat kan. Maknanya macam tu lah. Yang pentingnya ikhlas, personality, karakter kita. Karakter kita berbeza-beza. So tak payah dibuat-buat. Jadi memang betul-betul terbit daripada hati, betul-betul minta pada Allah Ta'ala. Gunakanlah bahasa. Sebab saya sendiri pun bila nak berdoa yang contohnya dalam bahasa Melayu kan, yang kalau dekat bila orang minta kan, bila orang minta macam Ustaz tolong doa dalam bahasa Melayu, ada orang dalam bahasa Melayu kan, kadang-kadang susah tau nak cari perkataan tu, nak apa semua tu kan, macam ya Allah, nak kena susun pula perkataan, rasa macam tak real lah, macam tak real. Tapi ada setengah-setengah ustaz-ustaz kita memang dia punya bahasa cantik. Contohnya kan, memang bahasa dia cantik, Ustaz Zuramdi contohnya kan. So bila dia baca doa dalam bahasa Melayu tu memang real daripada hati. Sebab memang bahasa dia begitu, bahasa dia cantik. Saya bila bercakap kan, saya cakap macam ni je kan, bahasa santai je. So bila nak dalam majlis rasmi, bila nak doa macam tu, ya Allah, sebab kena tulis dulu. Kena tulis. Okey. Ustaz, kalau ada certain majlis kan, saya macam saya suka mendengar doa-doa Melayu sefaham. Betul. Saya kan macam lebih sedih lah kalau saya dengar doa Melayu, insya-Allah. So maksudnya macam bila kalau dalam bahasa Arab kan tak faham Melayu. Kita pilih di majlis yang ramai orang tu, kita minta ustaz tu baca bahasa Melayu. Adakah dia lebih baik? Dia doa, dia tetap yang bahasa asalnya tu lebih baik, bahasa Quran, bahasa hadis Nabi SAW. So tentulah itu yang lebih baik kan? Memang sebab tak mungkin dapat diterjemahkan bahasa Al-Quran. Yang Al-Quran tu dia memang takkan boleh diterjemahkan ke mana-mana bahasa. Sebenarnya kita boleh macam usahakanlah untuk sebut dia punya lebih kurang makna dia, tapi kita tak mungkin dapat terjemahkan sebiji-sebiji yang daripada Quran. So that's why baca yang daripada Al-Quran itu lebih baik. Okey. Ni siapa pula sebut ni? Okey. Tak apa, sebab mic kat sini. Mic kat sini, bukan kat sana. Okey. Betul. Sebab mic kat sini. Jadi
bila kita baca, memang yang paling bagus adalah baca yang bahasa Arab dan fahamkan. That's the best. Cuba untuk fahamkan apa makna perkataan-perkataan tu. Kemudiannya hadis Nabi SAW pun macam tu juga. Perkataan Nabi tentu lebih baik daripada perkataan kita. Kita sebut benda yang Nabi sebut, mana sama dengan kita sebut bahasa kita semata-mata. Tapi kalau niat kita nak orang Okay. So caranya adalah untuk bagi orang faham adalah buat both. Maknanya baca yang dalam bahasa Arab tu, yang daripada apa ayat Quran tu, daripada hadis, kemudiannya baru kita baca yang bahasa Melayu. tambah panjang-panjang pun tak apa. Maknanya at least ada bahasa Yes. kan. Macam tu, dia buat Betul. semua bahasa Betul. Arab. Dia cuma ambil barakah orang Ambil. yang menyusun doa dengan cantik. Sebab Betul. bahasa orang alim ni memang sangatlah indah. Satu lagi bahasa orang alim, betul. Memang sampai dengan bahasa, memang sampai kepada Allah Ta'ala. Kita kena ambil barakah tu. Kita kena ambil sekali bahasa tu, Betul. terjemah dengan bahasa tu dengan sehabis baik. Keberkatan daripada penyusun-penyusun doa-doa, zikir-zikir tu kan. Tu pasal zikir-zikir kita pun kita tak terjemah bahasa Melayu kan. Kita baca dalam bahasa Arab, baca ratib ke baca apa, semua bahasa Arab kan. Kita tak diajar, walaupun dibaca tu di seluruh dunia, dari Jepun sampai USA, tapi tetap baca yang dalam bahasa Arab. Sebab dia takkan sama kalau kita translate, memang takkan sama kan. So tetap yang bahasa asal yang disusun itu tetap yang paling baik. Hatta kalau bacaan-bacaan zikir-zikir ni pun tu asal lebih diutamakan ulama yang terdahulu susun daripada yang terkemudian susun. Salah satu sebabnya sebab keberkatan. Penyusun tu dia lebih awal dan lagi ramai ulama yang dah baca the same thing. So kita baca yang the same thing yang diorang baca. Itu lebih afdal daripada yang terkemudian. Even kalau maulid maulid, kalau maulid Dibak contohnya, kemudiannya maulid Habsyi, kemudiannya baru maulid Abi Umar sekarang kan. Simtudura lama lagi sebelum Simtudura lagi Dibak. Itu pasal banyak juga habaib yang seniors, dia tak suka baca Dia Ulama' tu, yang Habib Umar tu. Dia akan suka baca maulid Dibak sebab keberkatan awal lagi. Walaupun maulid Dibak tu panjang. Okay, walaupun dia panjang. So dia akan baca yang tu sebab yang itu lebih awal. So keberkatan tu yang dia cari. So itu pun biasa. Ataupun Simtud Durar lah. Kalau geng-geng Al-Habsyi sampai sekarang masih baca Simtud Durar kan. Yalah. Tapi dia orang punya alasan antara benda yang sama juga. Dia orang kata kenapa kita perlu baca yang baru? Dia kalau yang so ada sebab lah nak dapatkan keberkatan. Okey. Kemudian daripada tu, okey, habislah berkaitan dengan doa tu. Next yang kita akan baca ni nantilah minggu depan insya-Allah. Muallaf. Kalau muallaf baca doa masa dalam solat dalam bahasa Inggeris, macam mana ustaz? Dalam solat? Kalau muallaf baca doa masa solat. Dalam bahasa Inggeris. Solat sama je. Dalam solat ni kita tak boleh sebut apa-apa selain daripada yang dalam bahasa Arab. Tak kira lah bahasa apa, Inggeris ke Afrika ke bahasa Melayu, tak boleh. So dia bukan kira muallaf tak muallaf. Kita pun ramai-ramainya nak baca doa dalam bahasa Arab tu pun banyaknya yang tak berapa faham kan. So kita rasa macam doa bahasa Melayu tu macam lebih selesa kan. Tapi dalam solat kita baca yang dalam bahasa Arab mana yang kita hafal. Lepas solat kita sebutlah dalam bahasa Melayu apa-apa yang kita ni. So yang macam tadi muallaf tadi tu, dia nak cakap bahasa Inggeris, lepas solat lah. Lepas solat doa lah banyak-banyak dalam bahasa Inggeris. Jadi kita tak tahu macam mana cara dia. Banyak nak solat dengan bahasa Arab. Oh, solat tu sendiri. Solat tu itself dia kena belajar rukun lah. Dia kena belajar dulu rukun, takbiratul ihram, lepas tu Fatihah, lepas tu tahiyat, bagi salam. So yang itu rukun-rukun yang dia kena sebut tu dia kena belajar. Tapi walaupun pegang buku, walaupun dengar ni pasal benda ni kan tak nampak sangat kan. Okey. Kan? Letak je kat situ kan. Macam tu kan orang tak nampak sangat. Padahal tekan play kan. Jadi so dia ikut bacaan tu. Tak ada masalah. Yang pentingnya dia cuba belajar, dia cuba usahakan untuk dibaca. Kata kalau tak boleh juga,
For example, dia memang tak erti baca bahasa Arab, ataupun dia memang buta huruf, lepas tu dia tak ada gadget-gadget ni, tak ada orang nak hadiahkan kat dia apa kan. So habislah, memang tak ada access, ataupun guru boleh ajar dia tapi mana sempat, waktu semayang dah nak habis. So takbir tu dia translate, katalah Allahu Akbar pun dia tak boleh, macam Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tak boleh juga kan. So, waktu semayang dah nak habis, so kita suruh je dia semayang, Allahu Akbar tu kita suruh je sebut bahasa dia. Kalau bahasa Melayu sebut je Allah Maha Besar. Ya, English Allah is the greatest. Kan? Lepas tu Fatihah tak boleh terjemah. Fatihah tak boleh terjemah. Kalau Allah Akbar dia tak boleh sebut, macam mana sebab Al-Fatihah? Tak apa. Kan? Maknanya Fatihah daripada awal sampai habis tu lagilah dia tak boleh. Kalau Allah Akbar pun tak boleh kan, contohnya. So kalau dia tak boleh, ulama letakkan susunan. Kalau Fatihah dia tak boleh baca, dia kena ganti dengan ayat Quran yang lain sebanyak Al-Fatihah. Tapi biasanya yang tu pun dia tak boleh kan. So kalau yang tu pun dia tak boleh, maka dia akan baca pula zikir sebanyak Fatihah tu. Sebanyak Fatihah tu, 7 ayat tu, sebanyak tu dah dia kena baca zikir. Kalau zikir yang sebanyak tu dia tak boleh, maka diulang-ulang zikir yang sama, tapi bagi sama juga. Contohnya subhanallah. Tapi kalau subhanallah pun dia tak boleh, contohnya dia tak reti juga Allah dah. Kalau dia sebut Allah. Boleh. Yang penting dia betul lah kan. Dia cuba. Dia cuba. Baru pagi tadi Zuhur. Betul. Bukan kata pagi baru zuhur ni dia masuk Islam. Contohnya kan. So kita nak ajak dia semayang, itu cara dia, kita ajar dia. Kita cakap jom ikut je aku. Kau buat sama je macam aku. Kau ikut je aku buat apa. Aku tunduk, kau tunduk. Aku tunduk bawah, kau tunduk bawah. Aku duduk, kau duduk. Kan? Habis tu nak baca apa? Tak apa, kau baca je Allah. Dah. Ustaz, ni kisah benar sebab saya tu ada housemate. Saya ni seorang Japanese yang Okey. masuk Islam. Kemudian beberapa tahun untuk Malaysia, dia bawa mak dia untuk jaga ke Malaysia. Mak ni nak dekat umur 100 tahun. Kenapa baca cerita Aisyah? Korang housemate ke dulu? Ustaz dengan Aisyah tu. Okey. Patutlah cerita sama. Okey. Tak, cerita Aisyah. Aisyah Khairanwar. Sama cerita dengan dia. Lepas tu housemate dia menceri. Lah rupanya korang housemate lah Okey. Okey. Okey, terus cerita tu. Okey. Tapi macam mak dia ni memang dia tak nyanyuk lah. Tapi yang saya tahu mak dia memang dah embrace Islam. Dah masuk Islam lah. Tapi umur dah 100, lebih kurang macam tu kan. Rasanya saya sedih dalam keadaan yang mungkin dia ni boleh ke tak salat kan pada masa sama dengan keadaan yang macam tu. Kadang ingat lupa. Kejap-kejap sentiasa dia Dia macam ni, orang yang ingat lupa, konsep dia adalah apabila dia ingat, waktu tu yang dia dipertanggungjawabkan. Apabila dia lupa, yang tu dia dimaafkan. So, kalau orang tu masih ingat lupa, tapi kalau dia dah lupa je, dia dah tak ada ingat lupa, dia lupa je. Kalau lupa terus, maka dia terus dah diangkat, maknanya istilahnya pena dah terangkat. Ya, macam baby. Betul kan sebutan okey, macam baby. Kalau kami, kalau kita buat tak boleh lah Bapak lupa tak boleh. Kalau lupa. Ustaz tolong dia tak terlepas. So itulah dia, kita kata maknanya Allah Ta'ala Maha Penyayang kan. Dia hikmah, maknanya sangat-sangat. Dia masuk Islam, lepas tu dia lupa pula kan. Ada orang tanya Ustaz tak baca tu soalan saya. Tak apa. Dia kata Saya memang tak baca. Kak Jah yang kena bacakan. So salahkan Kak Jah. Okay? ni kalau dalam solat bahasa Melayu tapi dalam hati. Tu soalan popular sebenarnya. Macam saya sebut tadi, sebenarnya doa dan zikir ni dalam solat dikira adalah apabila kita sebutkan kat lidah. So nak sebut kat lidah pula kena dalam bahasa Arab. So hafallah doa-doa dalam bahasa Arab, doa dalam bahasa Melayu buatlah lepas sembahyang. Bukannya doa dalam hati panjang-panjang waktu sujud contohnya kan, diam macam tu. Lepas tu bila kita bangun kita tahiyat apa semua kan. Sebenarnya bukanlah batal solat, tidak. Tetapi Imam An-Nawawi sebut benda tu tidak dikira. Imam Nawawi kata yang doa tu hanya sahaja dikira adalah apabila disebutkan di lidah. Zikir dan doa hanya sahaja dikira apabila disebutkan di lidah. Perkataan hanya sahaja ni maknanya yang lain tak dikira.
Terdetik kan. Itu yang ikhlas tu sebab dia terdetik. Contoh. Ya betul. Tapi Allah Ta'ala tahu apa dalam hati kita. Allah Ta'ala tahu apa dalam hati kita. Tu pasal salah satu caranya, kalau kita tak boleh juga nak sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, sebut ya Allah. So dalam hati pun macam-macam. Dalam hati lidah sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau kita memang jenis yang memang kita ada kita punya list aurat dan juga zikir kan. Okey. Tapi bila kita nak bekerja, kita rasa segan untuk kita ucapkan atas takut dia baca tu datang riak ke, takut datang kita orang tak selesa bila kita buat macam tu feeling mereka kan, datang kat mereka pula rasa tak selesa lagi dengan kita. Boleh tak dia baca dalam doa? Dia baca dalam hati yang tu pun Allah Ta'ala nilai, bukan tak nilai. Tapi kalau nak dikirakan kita dah baca wirid tu memang perlu disebut sebenarnya. Okay, so kalau kita tak boleh baca pada waktu yang tertentu, kita baca kemudian, kita qadakkan lah. Contoh kita memang tengah bekerja waktu tu, dan itulah dia waktu yang kita patut baca, dan kita qada lah waktu malam contohnya. Sebelum tidur qada lah. Patutnya kita baca lepas Zuhur contohnya, kita nak baca Hizbun Nas contohnya. Tapi lepas Zuhur lah kita bekerja. So kita baca lepas Asar contohnya. Tapi asal dia pula risik bahas. Boleh baca, boleh juga combine lah dua-dua. Baca dua-dua ataupun baca malam sebelum tidur. Sebelum tidur baca. Nanti boleh qada, tak ada masalah. Satu lagi cara adalah baca, tapi baca secara perlahan lah. Maknanya bisik je lah. Bisik yang orang tak dengar. Tapi yalah, kalau tengah bekerja macam Hana tengah kerja, memang confirm lah tak boleh berzikir kan. Sebab jadi host kan, tiba-tiba pula tiba-tiba pula kan, yang pelik sangat. Tapi kalau orang yang bekerja macam kerja kat office contohnya kan, benda tu tak ada masalah betulnya kan. Dia boleh sambil duduk dekat stesen dia boleh berzikir. Dia in fact dia boleh, waktu dia berjalan daripada surau nak ke workstation dia waktu dia berjalan tu dia boleh berzikir. Jadi kadang-kadang waktu yang kita boleh berzikir, kita tak berzikir. Lepas tu kita kata tak ada alasan, tak cukup masa. Tak ada alasan tak. Alasannya tak cukup masa. Okay. Sebenarnya tak ada alasan. Okay. Sebenarnya tak ada alasan, tapi kita cipta alasan. Kita kata tak ada masa. Sebenarnya bukan tak ada masa. Kita yang tak peruntukkan masa untuk benda tu. Kita yang tak adakan masa tu. Okay. Kalau kita macam saya kata dalam solat kita batal tak solat? Solat. Berdeham. Okey. Berdeham ni nak bertukar suara. okey. Bismillah, nak sedapkan macam tu. Satu nak sedapkan, satu memang sakit tekak. Berdeham ni dia macam ni. Kalau kita dengan sengaja dan tak ada sebab yang membolehkan, maka dia boleh membatalkan solat. Okey. Maksud sebab tu apa dia? Sebab contohnya tersekat kita punya tekak daripada baca Fatihah. Kadang gatal tekak kan. Okey. Gatal memang maknanya sampai kita tak boleh nak fokus dalam solat. Okey. Ataupun macam kita sebut tadi lah. Ya. Kalau kita baca kan dia suara kita dah jadi lain kan bersama dengan tahap. Suara lain masih boleh baca. Tapi kalau suara lain tu sampai berubah perkataan, then kena betulkan lah. Sebab Fatihah. Nanti orang kegeli kat dengar kan ada kahak sama dia. Apa? Biar orang nak geli pun. Macam lah dia tak ada kahak. Ya betul kan. Biasanya kalau imam kan dia macam Sebab dia tak boleh, dia takut dia baca tu salah. So dia betulkan. Okey. Tapi surah tak boleh tau. Bacaan surah tak boleh. Macam kalau dia tersekat, dia rukuk je. Allahu Akbar. Rukuk terus. Walaupun Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, baru Qul huwallahu ahad je. Baru nak baca Allahu samad, alamak tersekat kan. Allahu Akbar. kalau batuk tak apalah kot. Batuk pun kena bahan juga. Batuk boleh, tapi jangan sampai bersuara lah. Jangan tu dah suara tu dah. Ahak tu alif ha kaf, alif ha kaf, alif ha kaf. Kalau suara daripada dalam tekak dan suara yang daripada dalam tekak tu tak dikira. Tapi kalau suara yang ada yang ni, makharijul huruf ni, ada makhraj huruf ni, ada alif, ada huruf ha, ada huruf kaf, yang tu lebih saja daripada satu huruf, hanya dua huruf je, batal kalau dengan sengaja. Kalau tak sengaja, contohnya macam mana? Terlupa.
Sebab benda tu kadang-kadang dia datang sendiri kan, kadang-kadang habit ataupun yalah kita dah terbiasa. Kalau dia rasa kan terus betulkan kan tekak. Bukan kita sengaja-sengaja nak baca dalam solat, nak buat macam tu dalam solat. Kita pun tak ingat. So kalau kita tak ingat ataupun kalau kita tak tahu, yang tu tak batal. Kalau Ustaz orang bersin yang tahan tu yang Macam Nija lah. Bersin macam sambil angkat tangan. tak kisah angkat tangan tu sama je. Cuma bersin tak ada masalah. Sebab bersin bukan benda yang sengaja. Tapi kalau dia sengaja lebih-lebihkan bunyi dia contohnya kan. Dia sengaja lebih-lebihkan. Buat echo pula kan. Yang tu tak boleh. Thank you. Apa lagi ya? Bersin. Oh, kalau kita sendawa. Alhamdulillah. Sama juga. Sama juga. Kalau sendawa, kalau kita sengaja dengan, tapi sendawa ni biasa tak sengaja. Sendawa bukan sengaja-sengaja, tapi ada juga orang sengaja menyendawakan diri dia kan. Maknanya dia paksa-paksa. Dia paksa diri dia untuk sendawa. Kan dia sengaja kan. Dia sengaja nak bagi keluar angin, dia kata. Tunggulah lepas sembahyang, janganlah tengah sembahyang nak buat benda tu. Kan kalau nak sangat benda tu, nak sangat sendawakan diri tu lepas sembahyang lah. Gatal macam tadi lah. Kita kata sampai dia terlampau mengganggu kita untuk solat. Ya. Sekadar yang perlu saja. Jangan lebih-lebih. Sendawa yang tak sengaja tu, kita sebut alhamdulillah ke sebab dah terbiasa kan. Alhamdulillah. Tak batal. Pasal alhamdulillah dikira sebagai zikir. Tapi kalau tengah baca Fatihah, sebut gitu, ulang balik Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita contoh. Lagi soalan? Raya ada soalan? Raya soalan? Tak ada. Panas. Okey, soalan jamak Ustaz. Tiba-tiba terfikirkan pasal jamak. Kalau 5 hari musafir, hari pertama dikira musafir lah. 3 hari kita duduk kat situ, boleh jamak lagi, jamak kasar. Dan hari terakhir boleh balik. Ni, kalau kita pergi Mekah tu, bila kita sampai dekat hotel, kita 7 hari kat sana, kadang-kadang kita kena jamak kasar kan? Tak. Kalau kita memang dah tahu nak duduk situ je 7 hari dan kita sampai je, kita tak ada jamak qasar. Kita boleh jamak tamam. Kita biasa macam mana? Jamak tamam. Sama ada jamak tamam ataupun kadang-kadang kita jamak qasar. Kenapa je? Sebab kita ada nak keluar balik lepas tu. Kita tak duduk sampai 4 hari tu berada di Mekah saja. Kita ada nak pergi Taif contohnya, ataupun kita akan ziarah keluar daripada kota Mekah kan, kita keluar daripada kawasan haram tu kan, kita keluar, kita masuk balik. So kita tak duduk sahaja di Mekah tu selama 4 hari. Tapi kalau memang kita memang dah niat nak duduk saja kat Mekah selama 4 hari tu, memang tak nak keluar, tak nak pergi mana-mana, tak nak buat umrah lagi, tak nak apa semua, memang dia dah niat macam tu. Kadang sebagian orang macam tu, dia dah niat ada tak nak pergi Tanah Im, tak nak pergi Jarana. Pergi Jarana sebab dia dah keluar daripada kota Mekah, dia dah keluar daripada Mekah masuk balik. Walaupun tak sampai 2 maralah. Ya, kita maknanya tak bermukim di situ. Okey, tapi ada orang dia tak, dia memang dia niat kan. Ada setengah-setengah makcik-pakcik kita jumpa kan, dia kata tak ada, saya nak buat umrah sekali je, saya nak kejar semayang dekat Masjidil Haram. Saya nak tahu sunat aja, saya tak nak keluar-keluar lah, dia kata. So memang ada macam tu. So orang macam ni dia tak boleh. Sampai je Mekah dia kena tamam. Patutlah, sebab kita biasa sampai situ mesti kita jamak qasar sebab kita nak keluar balik. Kalau tak, saya tak jedah, dia dah siap-siap kan kalau betul. Sepatutnya kan. Katakanlah macam dulu kita nak musafir ke satu tempat tu 3 hari lah. Okey. Perjalanan 5 hari. Tiba ada orang suruh untuk stay lama sikit. Okey. Tambahan 3 hari. Macam mana cara? Kalau kita mula-mula kita datang tu kita niat nak duduk 3 hari je. So yang tu memang kita boleh jamak qasar lah. Tapi lepas daripada tu baru kita tukar plan. Kita cakap macam nak tambah lagi sehari 2 lah. Tapi tak tahu berapa lama. Tak tahu berapa lama akan kita duduk kat situ. Macam contohnya kita kata tunggu orang tu selesai urusan dia. Dia kebetulan kita jumpa kawan kita kata kau balik sama-sama dengan aku lah. Tapi aku tak settle lagi ni. Bila kau nak settle, adalah sehari 2 lagi settle lah kot. Contohnya kan. So kita jamak qasar je sepanjang-panjang tu. Bahkan kita boleh jamak qasar sampai 18 hari. 18 hari. Maknanya contohnya macam dia kata
alah, lagi 2-3 hari siap lah. Tak siap lagi. Lepas tu dia kata, lagi 2-3 hari siap lah. Tak siap lagi juga. Lagi 2-3 hari siap, tak siap juga. Kan? Contohnya pegawai yang dia nak jumpa tu tak adalah, sakit lah apa contohnya kan. So, sampai tempoh dia 18 hari kita boleh jamak qasar. Macam tu. Tapi kalau kita dah yakin nak duduk tu lebih, contohnya dia kata, oh ini sebulan baru siap ni. Contoh kan. Dia cakap macam tu. Tempat tu terus tak boleh kan? So, sampai je dah tak boleh lah. Katakanlah kita baru sampai, baru dia cakap tambah dah lagi berapa hari ya? 7 hari juga, tambah dah lagi seminggu. Hari pertama kita sampai, dia dah suruh tambah lagi seminggu. Kita pun setuju pada hari pertama. Waktu kita dah niat tu, baru kita tak boleh jamak qasar. Katalah kita dah semayang dah tadi, kita dah jamak qasar dah, Zuhur Asar kita dah jamak qasar. Lepas tu baru kita bincang dengan dia, engkau duduk seminggu lah sini. Okey lah, set lah, duduk seminggu. Okey, bermula daripada kita set seminggu tu, kita tak boleh jamak qasar dah. Yang tadi tu dah sah dah. Yang tadi kita semayang jamak qasar tu dah sah dah. Tapi the next one kita nak solat, contohnya tadi kita dah solat Zuhur Asar, Maghrib Isyak nanti dah tak boleh jamak qasar dah. Kita kena semayang Maghrib 3 rakaat, nanti Isyak kita semayang 4 rakaat. Walaupun baru hari pertama kita duduk, sebab kita dah niat nak duduk seminggu. Betul, kalau orang yang dah dekat Turki 10 hari semua macam ni, yang tu dia jamak qasar sebab tak tahu dia akan pindah macam tu. Yang ke Turki tu satu sebab tak tahu, sebab nak pindah-pindah. Satu lagi memang kita akan bergerak kan. Memang biasanya kita akan bergerak kan. Kita tak duduk satu tempat lebih 4 hari. Walaupun hotel yang sama, tapi sebab kita gerak-gerak. Kita travel balik semua sini. Travel. So kita sentiasa on the move. Selagi mana kita on the move je, maka kita boleh jamak qasar. Walaupun 2 minggu, walaupun sebulan. Kan? Dekat Syria kan bergerak. Macam dekat Syria, macam dekat Jepun, macam kat mana-mana. So dia balik, kalau balik tempat tinggal tu, Ya. Masih lagi boleh jamak qasar. Tak ada masalah. Kita travel, patah balik. Kita travel, patah balik. Boleh jamak qasar. Mira sekarang dah dikira sebagai pindah KL ke belum? Dah mustautin KL. So Johor boleh jamak qasar lah. Walaupun rumah parents masih ada yang kat situ, tapi kita dah dikira sebagai tak duduk situ. Kan? Mira dah jadi orang Kuala Lumpur maknanya. So Mira di Kuala Lumpur tak boleh jamak qasar, tapi dekat sana boleh. Kalau tempoh saya, contohlah saya balik seminggu kan, hari pertama saya dah tak boleh, dah tak jamak kan. Kalau dah niat nak duduk kat JB tu seminggu, tak boleh lah. Kalau bila 3 hari. Belum 4 hari. Maknanya 3 hari boleh lah. 3 hari masih boleh. Kalau dah tahu je tak boleh. Kalau dah tahu je tak boleh. Kalau macam yang tak tahu tu macam Ustaz cakap lah. Ya. Selagi tak tahu boleh. Walaupun kita tahu tempoh tu dah lebih 4 hari Ustaz. Walaupun dah lebih 4 hari. maknanya dah Okay. Dia minta tu daripada tadi dia tak dapat. Kesian dia, sabar dia. Nak something. Okay. Jadi apa, kita macam tadi Mira tadi, dia punya soalan pertama sekali adalah Mira dah duduk mana, dah dikira sebagai duduk mana, mustautin tu kat mana. Dia pakai bukan mukim, bermustautin. Mustautin tu maknanya dah inilah rumah aku. Inilah rumah aku, inilah alamat tetap aku. Kan, aku memang nak duduk sinilah. Macam ceritanya, sampai bila Allah Taala je yang tahu. Tapi memang aku duduk sini. So memang dah jadi orang situ lah. Walaupun kampung kita masih ada lagi dekat Johor, mungkin saudara mara kita dan sebagainya. Dia pun kira macam punca rezeki gitu kan Ustaz. Dia tak kira macam tu lah. Dia tak mesti punca rezeki. Sebab punca rezeki kita kadang-kadang seluruh Malaysia. Kan? Dan mungkin seluruh dunia. Kan, punca rezeki. yang kita niat kita nak jadikan rumah tetap. Ya, rumah tetap kita tu. Inilah rumah tetap aku. Inilah. Walaupun dekat sana tu kita ada rumah juga, tapi kita beli untuk singgah saja, contohnya. So kita tak duduk situ, tu tempat persinggahan kita je. So itu bukan mustautin. Mustautin ni rumah kita betul-betul ni. Dia tanya, driver walaupun kurang 2 mahal lah, dan pada hotel masih kaya lah. Kalau kita keluar, dia macam mana cara dia supaya keluar daripada negeri tu, ataupun keluar daripada, kalau kita istilahkan daerah lah kat Malaysia ni, keluar daripada daerah tu. kalau Selangor ke macam Macam contohnya macam orang Selangor, dia pergi balik kampung kat Alustar, lepas tu dia pergi ke Sungai Petani. Alustar dengan Sungai Petani tu dia tak sampai 2 marhalah. Tapi sebab dia orang Kuala Lumpur, dia bukan orang Alustar. So dia pergi Alustar, lepas tu dia pergi Sungai Petani, dia masih boleh jamak qasar lagi. Sebab dia tak duduk satu tempat lebih daripada 4 hari tu. Kalau kat Malaysia ni kita panggil daerah lah. Ceras, Gombak, Macam tu.
So maknanya 3 balik hostel boleh lah. Okey, cukup setakat tu insya-Allah untuk malam ni. Kawan-kawan saya yang nak meeting sebenarnya dah tunggu. Okey. Saya ada meeting. So terima kasih banyak kepada semua yang join kita pada malam ni, sama ada di Instagram Eliza. Instagram saya yang saya tak live malam ni. Tak apalah, saya share je lah nanti daripada Ijah. Letakkan story je lah kan. Jadi dan di Facebook, sahabat-sahabat yang berada di Facebook, sama ada Facebook saya Abdul Kadir, ataupun Facebook Eliza Helmi, ataupun Facebook Nurul Hikmah juga ada malam ni. Jadi kita ucapkan terima kasih, dan insyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu depan. Cuma hari apa kita tak tahu lagi, kita akan umumkan kemudian insyaAllah. Minggu depan tu hari apa, pukul berapa, kita akan umumkan kemudian insya-Allah. Tak tahu kat mana kita live pun kita tak tahu, kot dalam kereta ke, dekat tepi jalan ke, mana semua kita tak tahu lagi. Okey, jadi cukup setakat tu untuk hari ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita sudahkan dengan doa insya-Allah, doa tutup majlis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا وأهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا صح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين.